A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Datuk, Datin, tuan, puan, saudara-saudari ahli karyah Masjid Mujahidin dan saudara-saudara di seluruh pelosok dunia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kembali semula ke masjid melalui FB online kuliah subuh. Masjid Al-Mujahidin dan Masar Utama telah memulakan program kuliah subuh semenjak daripada minggu lepas, dan insya-Allah hari ini yang kedua dan yang ketiga sebelum hujung tahun ialah Dr. Abdul Latif. Dan saya ingin mengambil peluang di sini untuk berterima kasih kepada semua dermawan, walaupun kita di dalam PKPB semenjak bulan 3, ramai daripada umat Islam yang menderma kepada masjid-masjid yang terbabas daripada kutipan derma. Terbabas maksudnya kurang pungutan derma sebab tidak ada solat Jumaat. Jadi masjid-masjid termasuk masjid saya, Masjid Al-Mujahidin, juga terkesan kerana pungutan Jumaat tidak ada. Sampai hari ini masih lagi belum diizinkan oleh JAIS untuk bersolat Jumaat hanya dengan 6 orang sahaja daripada ahli jawatankuasa masjid. Dan setengah masjid sudah dibuka di Selangor. Semalam saya pergi ke Gombak, kata di masjid Gombak telah dibuka sampai 120 orang untuk salat Jumaat. Dan saya berdoa kepada Allah SWT agar JAIS memberi peluang kepada masjid-masjid yang lain yang belum dapat peluang tersebut, termasuk masjid saya dan masjid jiran saya, Masjid Al-Makmuriyah dan sebagainya, mendapat solat berjemaah pada minggu hari ini dengan bilangan lebih ramai. Kalau tidak 120 pun tak apa, asalkan jemaah lebih ramai dapat mengimarahkan masjid kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kuliah sambungan kepada kuliah-kuliah saya yang lepas, Tadabbur Al-Quran Karim, yang sekarang masih lagi kita dalam surah Al-Baqarah. Tajuk kuliah saya pada pagi ini, Tadabbur ayat seruan yang Maha Agung. Kerana dalam kuliah hari ini akan menyentuh satu ayat, bermula daripada ayat 21 hingga ayat 25, iaitu 5 ayat yang mengandungi seruan Allah kepada umat manusia. Dan ulama tafsir menerangkan inilah ayat yang pertama dalam Al-Quran datang dalam bentuk seruan, direct. Allah memberi ucapan, memanggil, seruan secara khusus antara Allah dengan makhluknya. Semua manusia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira keturunan, tempat lahir dan sebagainya. Di mana saja mereka berada dinamakan An-Nas, anak cucu Nabi Adam AS. Sebelum saya bincang tajuk ini dengan lebih jelas, saya akan membawa satu dua saya harap tidak ada gangguan, semua boleh melihat. Okey, sebab ada note kamera tidak hidup ke apa, macam mana? Okey. Jadi introduction saya yang pertama ialah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam, orang beriman, dalam bentuk-bentuk tertentu Islam mengajar kita selalu berkomunikasi, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya. Kita tidak boleh putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun seketika. Kerana Allah lah pemilik alam ini, pemilik manusia, pemilik jin, malaikat dan segala-galanya. Putus hubungan sepertilah kapal sedang terbang,
putus hubungan dengan satelit atau menara di airport. Dia akan hilang di dasar laut. Tidak ada panduan dan jalan yang dituju untuk menuju ke destinasi. Jadi bentuk-bentuk komunikasi harian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah nombor satu, solat. Kerana Islam mengajar kepada kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung itu bersolat kepadanya 5 kali satu hari. Sekurang-kurangnya fardu 5 kali satu hari. Solat itu adalah salah satu cara perhubungan kita secara direct dengan pencipta. Kerana bahasa yang diguna dalam solat itu ialah doa. Saya dan kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mula selepas takbir kita baca doa iftitah, kemudian di dalam Al-Fatihah yang wajib dibaca dalam bahasa Arab, kita sebut iyyaka na'budu, engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah. Dalam bahasa bentuk direct komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu Maha Hidup, Al-Hayyul Qayyum. 1400 tahun sudah Quran diturunkan. Allah menggunakan ayat penuh dalam Quran ini, ayat-ayat komunikasi direct dengan hambanya. Bukan saja Allah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad ataupun dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Bahkan dengan semua manusia melalui kitab yang terakhir ini sebagai kitab mukjizat yang paling besar daripada mukjizat-mukjizat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Sebagai bukti sayangnya Allah kepada hamba-hambanya agar tidak tersasar ataupun hilang pedoman dalam kehidupan, tidak tahu nak ke mana, dari mana, nak buat apa. Maka komunikasi ini melalui mukjizat Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diterima daripada Jibril AS ialah sebagai active communication. Dia bukan kitab seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini, tidak berbentuk mukjizat. Mukjizat Nabi-Nabi dahulu dalam bentuk benda yang boleh disentuh, dilihat. Hilangnya Nabi Rasul, wafatnya mereka, maka hilanglah mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW kerana dia penghulu segala makhluk, penghulu Nabi-Nabi dan Rasul, mukjizatnya agung dan besar untuk seluruh alam sampai ke hari kiamat. Dan Allah menjamin untuk menjaganya. Maka kalau ayat disebut kepada sahabat dahulu dalam bentuk komunikasi direct dengan sahabat-sahabat, larangan dan suruhan, begitu juga berterusan Allah bercakap dengan kita. Orang Islam, orang mukmin sampai hari kiamat. Sekiranya kita baca ayat Al-Quran ini, maka bacalah dengan penuh teliti. Apabila Allah menyeru kita sebagai manusia, ini satu bentuk seruan yang pertama. Banyak sekali ayat dalam Quran yang menyebut ya ayuhan nas. Ini tema yang pertama saya insya-Allah dan akan berterusan dalam tadabbur ayat seruan. Tema satu ialah ya ayuhan nas, wahai manusia, tanpa kira bangsa dan agama. Makhluk manusia ini, anak cucu Adam AS, dengarlah perintah Allah dan melalui mukjizat terakhir ini. Jadi kita berkomunikasi melalui solat yang di dalamnya doa dan bacaan ayat Al-Quran, Al-Fatihah dan tahiyat, memberi salam kepada Nabi, berkomunikasi seterusnya sehingga kita selepas habis solat. Kita baca doa. Doa kepada siapa? Doa kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah itu Maha Hidup. Al-Hayyul Qayyum. Yang hidup tidak ada awal, tidak ada akhir. Al-Qayyum berdiri atas kaki sendiri. Dia tidak berhajat kepada makhluk. Tapi kerana sayangnya pada makhluk, dia bimbing makhluk supaya mereka itu attach, bergantung harap, bertawakal kepadanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu pemilik. Itu istilah ulama-ulama mengatakan Malikud Dar. Allah ini pemilik, katalah kita kata satu buah istana yang besar. Pemilik istana itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia ciptakan istana itu, dia ciptakan penghuninya. Itu mana Rabbun. Rabbul Alamin maksudnya pencipta. Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, jaga maintenance dia. Itu Rabbul Alamin dalam Fatihah kita baca. Jadi ayat hari ini pun disebut perkataan Rabb. Kenapa dia suruh kita beribadat kepadanya, berdoa kepadanya? Kerana dia pemilik istana tersebut. Iaitu alam ini yang maha besar. Bukan dunia saja, akhirat juga. Allah Maliki Yaumiddin, pemilik hari akhirat, balasannya yang baik dan buruk. Dunia ni sementara, yang akhirat tu selama-lamanya, dia lah disebut Maliki Yaumiddin. Maka sebab itulah kita kena berdoa kepadanya, bergantung padanya, bergantung harap padanya, bertawakal padanya. Dan itu namanya bentuk-bentuk komunikasi. Jadi soalan saya, apakah kita merasai dan menjiwai komunikasi itu? Kita dengan Allah setiap hari. Bukan saja masa susah baru berdoa. Masa COVID ini macam-macam doa saya terima. Daripada kerajaan negeri, kerajaan pusat, bahkan negara-negara jiran yang lain memberi berbagai-bagai bentuk doa supaya bergantung harap kepada Allah SWT. Penyakit ini bukan daripada ciptaan manusia, daripada Allah SWT yang turunkan. Ada hikmat dia. Penyakit tidak boleh memberi mudarat dan tidak ada dia ubat yang boleh menyelamatkan. Ini semuanya sebab makhluk Allah yang menjadi mudarat, yang memberi manfaat, semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini musim inilah lebih banyak lagi daripada umat Islam bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa berterusan. Itu bentuk komunikasi harian kita. Sebagaimana kita berhubung dengan ahli keluarga, dengan telefon, dengan berbagai-bagai alat komunikasi yang lain. Bentuk komunikasi yang kedua ialah berzikir. Tadi doa, solat, doa, zikir. Zikir, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, uzkurullaha zikran katsira. Ingat selalu. Ingat kepada Allah pencipta, jangan lalai. Kerana bila kita ingat pada arahan dia, larangan dia. Kalau kita lupa pada Allah Ta'ala, kita nampak apa yang ada di hadapan. Kadang-kadang nafsu dan syaitan mendorong kita pula, menipu daya kita supaya bertindak sedemikian. Mungkin tindakan sesuai dengan perintah Allah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ingatan kepada Allah Taala, kita reconnect dengan satelit yang maha agung, dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tersasar, tidak hilang pedoman dan sesat di alam buana ini. Maka berzikirlah banyak-banyak. Zikir ni perkataan luas. Ingat, bermula pada istighfar, bertasbih, bertahmid, alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang banyak, dan mengagungkan Allah SWT. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya kita tidak ada daya melainkan kekuatan diberi oleh Allah SWT, pemilik istana tadi, pemilik dunia ini, pemilik akhirat ini. Maka siapa bergantung dengan pemilik akhirat, pemilik dunia, pemilik kita semua, maka dia akan jadi kuat. Maka sebab itulah kita kena zikir. Itu komunikasi. Ya Allah, hari ini aku silap, ampunkanlah aku. Ya Allah, hari ini aku perlu semayang hajat, minta tolong aku. Berkomunikasi berterusan. Paling-paling tidak, garam tidak ada di rumah, minta doa. Itu ulama sebut. Tak ada garam di rumah, minta doa pada Allah. Pergi cari sini. Itu sebab kita keluar pada rumah, dipermudahkan. Pergi kedai, garam ada. Kalau pergi kedai, garam tak ada. Boleh jadi. Duit ada, tapi garam tak ada, gula tak ada di kedai. Habis stok. Jadi rezeki tak ada untuk kita hari itu. Sebab tu doa dulu. Itu maksudnya berzikir dan berdoa. Nombor 3, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk-bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kerana selawat pada Rasulullah SAW ialah amalan yang dilakukan oleh para malaikat. Dan Allah sendiri pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Baginda suruhannya, penghulu segala Nabi dan Rasul. Dalam Al-Quran sebut, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Selawat Allah memberi rahmat. Selawat malaikat meminta rahmat.
Selawat kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Allah berselawat kepada kita pula. Sekali kita selawat, Allah berselawat 10 kali. 10 kali kita selawat kepada Nabi Muhammad kerana ikut bersama Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, maka Allah beri pada kita 100. Begitu bila kita berselawat 100 kali, maka 1000 Allah berselawat. Apa nak lagi? Kita dikenang, diingat, disebut-sebut oleh Allah SWT kepada malaikat. Tengok itu, Abdul Rahman selalu berselawat, berzikir kepada aku, minta apa saja, dia akan makbulkan. Itu keadaan connection. Kita jangan putus connection dengan Allah SWT. Ayat saya baca tadi adalah salah bentuk seruan. Ya ayyuhallazina amanu. Ini ada kaitan dengan tajuk saya hari ini. Saya akan sentuh sekejap lagi. Bentuk-bentuk seruan di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, komunikasi dengan Allah SWT melalui membaca Al-Quranul Karim. Sebab di dalam Al-Quran itu ayat daripada Al-Fatihah sampai An-Nas penuh dengan seruan-seruan. Dipanggil kalau bahasa Arab biasa Al-Khitab. Al-Khitab mana cakap. Face to face macam itulah. Kalau saya bidang linguistik, discourse. Al-Khitab dia panggil discourse. Dia ada konteks dia. Ada situasi dia. Jadi kita nak analisis konteks mana, apa kandungan khitab ataupun discourse ataupun ayat perintah atau ayat larangan datang mengiringi setiap seruan Allah. Itu tema kuliah subuh saya. InsyaAllah akan berterusan sekiranya panjang umur. Bentuk-bentuk tadabbur, saya fokus kepada bidang seruan Allah. Bermula daripada ayat ini. Inilah ayat pertama, ayat 21 ini. Sampai ayat 25 berkaitan seruan Allah Ta'ala mengajak semua manusia. Sehingga habis, kita akan tengok seruan-seruan tersebut. Yang saya baca tadi mengenai selawat, seruan Allah khusus kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Seruan Allah kepada orang-orang beriman sahaja. Dan ayat macam ini pun banyak dalam Al-Quran. Saya akan sentuh selepas dalam ceramah seterusnya. Jadi tadi ya ayuhan nas termasuk orang mukmin, orang kafir, orang munafik, orang biasa, orang tak biasa, semua makhluk Allah Ta'ala yang bernama anak cucu Adam AS itu. Maka diseru oleh Allah Ta'ala. Bila kita baca, kita sebagai Islam, ayat ini ditujukan kepada saya juga. Dan dituju kepada jiran saya yang bukan Islam, yang belum masuk Islam. Maka di situlah datangnya tugas dakwah. Memberi penyampaian kepada orang belum dengar ayat Quran ini. Dengan cara-cara hikmat bijaksana. Bukan dibaca ayat Quran kepadanya. Bawa konten dia. The gist of Quran. Diterangkan dalam bentuk ringkas, dalam bahasa yang mereka boleh faham, dalam bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa India, supaya kalam Allah ini sampai kepada setiap manusia di seluruh pelosok dunia. Dan inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama di seluruh dunia. Jadi apabila kita memilih tajuk ayat-ayat seruan ini, saya secara bersengaja memilih supaya saya nak berinteraksi dengan tuan-tuan puan, mengajak tuan-tuan puan untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Baca ayat itu dan fahami isi kandungannya dan apa arahan Allah kepada kita. Ulama pesan macam tu. Bila jumpa ya ayyuha, wahai. Tengok selepas tu apa? An-nas, manusia termasuk kita juga. Al-mu'minun lagi khusus. Seruannya kepada orang beriman. Jadi dua jenis sudah seruan. Wahai manusia dan wahai orang beriman. Yang ketiga, seruan bentuk ketiga ialah seruan kepada orang kafir. Tapi seruan untuk orang kafir ini bukan di dunia. Hanya satu ayat saja dalam Quran menyebut seruan Allah kepada orang kafir, iaitu surah At-Tahrim. Dan surah At-Tahrim itu pun hanya dia menyeru orang kafir bila sudah kiamat, sudah berada di dalam neraka. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Hari ini jangan kamu cari excuse apa-apa.
i'tizar, minta jalan nak melepaskan diri. La ta'tadzirul yaum. Jangan kamu cari apa-apa excuse. Kenapa? Sebab kamu dibalas mengikut apa yang kamu lakukan di dunia dulu. Semasa Rasul datang, semasa Quran datang, ataupun kitab-kitab yang dahulu dengan Nabi-Nabi dahulu datang, kamu lawan. Kamu menyeksa Nabi, menggergaji Nabi, memerangi Nabi, mengejar Nabi, membakar Nabi-Nabi. Seperti berlaku pada Nabi Ibrahim, seperti berlaku pada Nabi Zakaria, seperti berlaku pada Nabi Musa AS. Dan semua para Nabi diseksa dan diazab, dicemuh, dihalau, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi balasan orang macam ni, Allah bercakap dengan mereka hari akhirat. Orang-orang lawan ni, orang yang lawan Islam. Islam tu agama Nabi Adam sampai kepada kita. Salah satunya agama yang diiktiraf oleh Allah SWT. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya din. Din itu mana cara hidup. Termasuk akidahnya, syariat, perundangannya, sistem kenegaraan, politik, ekonomi, pendidikan, segala macam. Itu masuk dalam din. Masalah spiritual, masalah fizikal, masalah ada intelektual, masalah emosi, psikologi dan sebagainya. Semua aspek kemanusiaan, kemasyarakatan, hubungan antarabangsa, kenegaraan, ketenteraan, damai dan perang, semuanya itu termasuk dalam ad-din. Sebab itu dia kata inna dina indallah al-Islam. Hanya agama Islam, cara hidup Islam, ajaran Islam yang diterima oleh Allah SWT. Orang tak terima hal ni, balasannya Tuhan akan cakap dengan mereka di hari akhirat. Ya ayyuhallazina amanu, Allah cakap juga dengan mereka. Tapi di hari akhirat, sudah masuk neraka dah. La ta'tadhiru. Jangan kamu mencari jalan untuk melepaskan diri. Excuses. Sesungguhnya kamu dibalas hari ini dengan balasan yang setimpal. Kerana Allah itu maha adil. Dia tidak akan menzalimi hambanya. Bahkan dia mengampunkan dosa orang bersalah pun. Dengan syarat, jangan mensyirikkan Allah SWT. Jangan kufur pada Allah SWT. Jangan menipu Allah SWT. Orang munafik dalam golongan orang kafir juga. Dia zahirkan Islam, hatinya kufur. Orang munafik. Dan dalam ceramah-ceramah saya yang lepas menyebut, setelah 20 ayat dan surah Baqarah yang pertama itu, Allah menceritakan 6 ayat orang mukmin, sifat-sifat orang mukmin, dan 2 ayat orang kafir. Cerita orang kafir, pendek je 2 ayatnya. Sebab mereka jelas. Dan tahu munafik, yang baki lagi berapa? 12 ayat. Sifat-sifat munafik Allah bincang lagi. Ada surah munafik begitu panjang. Surah kafirun, pendeknya qul li ahlil kafirun. Begitu juga seruan mengenai kepada orang kafir ini, ulama menyebut hanya 1 ayat ini sahaja dalam Al-Quran keseluruhannya 30 juzuk itu, Allah bercakap dengan orang kafir. Itu pun bukan bercakap di dunia. Mereka tak layak untuk disebut nama mereka itu untuk diseru. Kerana ayat ya ayuhan nas itu ulama kata, wahai manusia, termasuk orang muslim mukmin, termasuk orang kafir yang ingkar kepada agama Islam ataupun yang tak tahu tentang agama Islam, dan termasuk orang munafik, orang mukmin, orang muslim, orang kafir, orang zalim, orang semua jenis manusia termasuk dalam seruan itu. Maka tak perlu dikhususkan untuk wahai orang-orang kafir. Tapi sebut dalam Quran ada satu saja. Dan surah Tahrim, Allah bercakap dengan orang kafir ini di hari akhirat. Ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang kafir, la ta'tadzirul yaum. Sekali itu je, itu pun di hari akhirat. Dan ulama memberitahu salah satu tesis master yang ditulis oleh Ustaz Ghazali Eid, orang Arab ya. Dia mengatakan, kenapa 1 ayat sahaja diturunkan kepada kita untuk mengetahui percakapan Allah dengan orang kafir hanya di akhirat. Sedangkan dia bercakap dengan orang mukmin, dia tujukan khitab dia atau diskurs orang panggil, ataupun ucapan dia itu, kata-kata dia kepada orang Islam secara direct di dunia. Bahkan khusus kepada orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, wahai hambaku yang taat, yang soleh, yang baik, yang ikhlas, diseru nama mereka itu. Kenapa orang kafir hanya sekali, orang beriman banyak kali? Banyak. An-Nas pun banyak juga dalam Al-Quran. Tapi kafir sekali itu saja. Kerana dia kata mereka tidak layak
untuk mendapat pengiktirafan Allah SWT sehingga bercakap secara direct dengan mereka. Sebab mereka sudah disampaikan dakwah berkali-kali oleh semua Nabi dan Rasul. Dalam Al-Quran pun banyak. Mereka sudah tergolong dalam golongan yang diseru. Kerana kekufuran dan keingkaran mereka. Sedangkan Allah bercakap dengan hamba-hambanya yang beriman dengan panggilan yang paling disukai, iaitu wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Al-Quran Al-Karim, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan malaikat, beriman hari akhirat, syurga dan neraka dan balasan di hari akhirat. Wahai orang yang beriman. Jadi kita yang rasa kita dah beriman, Tuhan panggil, kita tak peduli. Baca pun tak faham, tidak usah untuk memahami kandungan. Ini masalah kita. Jadi harap bagi mereka yang minat untuk mendalami Al-Quran, ikutilah kelas-kelas tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, di mana saja, merata sekarang. Alhamdulillah. Ulama ramai bercakap tentang kandungan Al-Quran. Jadi saya usaha yang kecil ini, kerdil ini, bersama dengan ulama-ulama lain, membincangkan dari perspektif saya sebagai orang dalam bahasa Arab. Saya melihat dari sudut bahasa, nak mengupas dari sudut bahasa, apa beza ya ayuhan nas dengan ya ayuhal mu'minun. Lepas tu ada satu ayat ya ayuhal kafirun, itu di akhirat. Di dunia, ya ayuhan nas, ya ayuhal mu'minun. Banyak ayat dan statistik sudah ada. Contoh wahai orang beriman, contoh ayat yang kafir sudah saya baca. Bagi contoh je. Wahai orang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah panggil orang beriman, padahal beriman dah. Sudah beriman dah tu maksud ayat tadi. Al-Baqarah 278. Ittaqullah, takutlah pada Allah. Jadi takwa ini natijah kepada iman. Kena beriman dulu. Kena beramal soleh dulu. Maka datanglah takwa. Takutlah pada Allah, usahakanlah kamu untuk mendapat takwa itu. Itu bincang tajuk lain, takwa. Kalau kita tengok dalam surah mengenai puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kena puasa dulu seperti umat-umat dahulu, maka kamu akan dapat takwa. Semua ibadat macam tu. Takwa akan dapat setelah kita taat kepada Allah SWT. Melakukan ibadat suruhan dia, meninggal larangannya, baru dapat takwa. Ayat hari ini pun bunyinya sama. Walaupun dia tuju kepada semua manusia, orang Islam, orang mukmin dan tidak mukmin, kafir semua, kalau ikut arahan aku, kamu akan dapat takwa. Kita akan datang sekejap lagi. Saya baca ayat ini dulu habis. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Nombor satu, bertakwalah kamu pada Allah. Ikutlah perintah Allah dan jauhi larangannya. Itu makna takwa. Wa zaru ma baqiya minar riba. Tinggallah kamu daripada amalan makan riba, interest haram itu. In kuntum mu'minin. Disebut lagi, sekiranya kamu betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan balasan hari akhirat. Allah suruh apa? Ittaqullah. Takutlah pada Allah, mengikut arahan dan tinggal larangan, dan tinggallah riba, amalan riba. Bersihkan hartamu daripada makan riba, ambil duit haram. Ini contoh seruan Allah kepada mukmin. Jadi kita baca ayat ini seperti dengan baca buku biasa, ayat lalu baca, memang dapat pahala. Tanpa tadabbur, tanpa fikir sikit, apa maksud ayat ni? Tuju kat saya lah. Kalau orang tu tulis surat kepada orang lain, kita tak peduli. Sekarang address kita, address Abdul Rahman, kamu orang beriman, tuju pada kamu. Kenapa kita tak peduli pada surat yang dikirim? Ucapan dihantar, bertanya. Ini soalan ni. Jadi kita cuba kita angkat satu level lagi, naik diri kita, cuba mendampingi Al-Quran sebagai satu channel komunikasi kita dengan Allah SWT. Di samping kita berdoa, di samping kita berselawat kepada Nabi SAW, di samping kita berzikir kepada Allah SWT, di samping kita mendirikan solat 5 kali yang fardu itu dan solat sunat yang lain. Sampai itu, bacalah Al-Quran. Memang besar pahala baca Al-Quran ni, kita semua dah tahu. Baca satu huruf dapat 10 kali ganda. Bukan satu perkataan, satu huruf. Alif Lam Mim tu 3 huruf, 30. Bayang Al-Quran ada berapa ribu perkataan. Jadi kita dah ulang-ulang lah, macam baca Yasin sekali. Macam pahala 10 kali khatam Quran.
Itu kelebihan surah Yasin sebab jantung Quran, qalbul Quran. Baca qul huwallah 3 kali, macam khatam Quran sekali. 3 kali qul huwallah bukan berat apa. Tapi kalau kita faham maknanya, boleh kita ulang tu, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, ulang-ulang itu. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, Allahus Samad. So datang kita rasa feel, rasa tu, jelera Allah tu tempat kita bergantung. So maka hilanglah segala kerusingan. Ada masalah besar mana pun bergantung pada Allah. Sebab dia pemilik kita. Dia memberi rezeki kita. Tak akan mati selagi rezeki ada. Dan orang kata rezeki tidak salah alamat. Bukan rezeki tak salah alamat. Memang Allah ditentukan. Kadang-kadang bahasa tu kita tak faham, tak boleh. Rezeki tak beri apa-apa. Allah yang beri rezeki tu hantar kepada kita. Memang tak akan salah. Kalau bukan rezeki kita masuk mulut pun tentu keluar balik. Itu contoh. Okey. Jadi kita ambil contoh dah satu ayat orang kafir tadi. Satu ayat kenapa? Sebab tadilah Baqarah tadi pun yang saya baca 20 ayat, 2 ayat saja Tuhan sebut tentang orang kafir. Yang lain banyak tentang orang beriman dan orang munafik yang sifatnya perlu kita kenal mereka dengan jelas. Ayat yang panjang. Orang munafik ini juga disebut dalam Quran ini sebagai orang kafir juga. Tapi disebut kategori munafik. Mana mereka luarnya Islam, di dalamnya batinnya ialah bukan Islam. Okey, kembali kepada tajuk kita. Ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayat ini, kemudian tuan-tuan balik tengok sendiri ayat 21 hingga 25. Seruannya berbunyi 2 baris saja. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu. Itu saja. Arahan Allah suruh beribadat. Tafsirannya saya akan jelas kejap lagi. Apa maksud u'budu rabbakum? Kenapa disuruh beribadat kepada Rabbakum? Rabbakum tu kenapa? Sebab perkataan Rabb inilah disebut dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna rububiyah? Uluhiyah sembahan. Tauhid uluhiyah tu. Tauhid rububiyah ialah nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita daripada bermula daripada cipta kita, memelihara kita, memberi nikmat berterusan kepada kita sampai kita meninggal dunia. Itu makna Rabb yang memelihara kita, menjaga kita, pemilik kita. Maka sembahlah pemilik kita tadi yang menciptakan kita dan dia suruh ni. Dia suruh ni budu kepada semua manusia. Bukan kita kata orang kafir tak berdosa. Memang dia berdosa selama-lamanya. Orang beriman kita kata kita tak sembahyang berdosa. Orang kafir tak ada hal. Bukan tak ada hal. Sebab dia tak tahu lagi ataupun dia melawan agama kita, dia tak solat cara kita. Cara ibadat tu mengikut cara diajar oleh Rasulullah SAW. Okey. Kenapa Allah suruh beribadat kepadanya? Karena allazi khalaqakum, kerana Allah yang menciptakan kamu. Sifat Allah tadi yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Semua. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat sama dengan surah ayat berpuasa tadi. Sedangkan ayat ini tuju pada semua manusia, bukan orang Islam saja, bukan mukmin saja. Tapi takwa Allah jamin sekiranya kamu beribadat. Macam mana mereka nak ibadat, mereka tidak Islam lagi. Ini tafsiran dia. Ulama menceritakan kepada kita dalam kitab tadabbur yang saya selalu bawa sebelum ini, dia menjelaskan u'budu di sini ada 3 makna. Sebab 3 golongan manusia. Jadi kalau beribadat kita fikir cara kita, macam mana nak suruh orang kafir beribadat? Macam mana dapat takwa? Kita tanya betul tak? Kita tengok apa makna ibadat di sini. U'budu rabbakum ayat 21 Baqarah ini, dia kata nombor 1 mengandungi makna ajak mereka kepada beriman kepada Allah bagi orang yang mengingkari kewujudan Allah. Mereka tak percaya kepada Allah, mengingkari kewujudan Allah seperti ateis ataupun komunis ke ataupun ideologi-ideologi yang dahulu lagi panggil mulhid dalam bahasa Arab. Mereka tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak percaya adanya Allah Ta'ala. Itu satu golongan. Jadi kalau orang tak percaya ini, orang ingkar untuk menerima Allah SWT sebagai Tuhannya,
yang disembah, maka kita ajak dia, wahai manusia, datanglah beriman dengan pencipta kamu. U'budu rabbakum, mana berimanlah dengan Tuhan kamu. Maka setelah beriman, dia akan ikutlah apa saja arahan Allah, termasuklah solat, zakat, haji dan sebagainya. Jadi langkah pertama, u'budu rabbakum, maknanya wahai hamba-hambaku, marilah semua beriman kepadaku. Itu maksud nombor satu. Mana beriman kepada Allah Ta'ala. Maka sekiranya kamu beriman, beramal soleh seperti orang Islam yang lain, kamu dapatlah taqwa. La'allakum tattaqun. Umat-umat Nabi dahulu begitu juga. Mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, beriman dengan kitab mereka diajar, arahan yang suruh dibuat, yang dilarang ditinggalkan, maka mereka dapat tattaqun seperti umat-umat dahulu juga. Jadi wahai manusia 7 bilion lebih seluruh dunia ini, yang Islam saja baru 2 bilion, yang mukmin kategori sebagai Muslim. Jadi banyak lagi 5 bilion yang tidak Muslim. Jadi ini ayat dituju pada mereka juga. Sebab itulah mesti usaha menyebarkan Islam kepada seluruh dunia. Tugas kita menyampaikan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Inna ma'alaikal bala. Kamu sampai aja. Kita sekarang penyambung tugas Nabi Muhammad. Sampaikan. Tulis buku, radio, TV, akhbar, jurnal, buku, semua. Sampaikan kepada mereka. Di samping pergi kontak one to one, dakwah fardiyah. Dakwah melalui usrah. Public lecture. Forum. Dan sebagai bentuk media yang ada kita guna untuk sampaikan kalam Allah ini. Itu kepada yang masih belum bukan Islam. Nombor 2, mana u'budu rabbakum, dia kata Allah suruh tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah bagi orang yang musyrik. Pengamal amalan atau agama berbentuk syirik, iaitu menduakan Allah ataupun banyak Tuhan disembah dalam berbagai-bagai agama dan ideologi, mereka tak percaya, bukan tak percaya pada Allah, ada Allah tapi Allah disekutukan dengan makhluk Allah. Sembah kayu, sembah batu, sembah patung, sembah apa atau roh-roh orang dulu yang diciptakan. Mereka itu tak bermanfaat dan mudarat. Makhluk, mereka tak pandai bercakap, tak pandai buat arahan, kita tak puja dia. Termasuk je puja syaitan dan jin. Ada yang puja malaikat. Macam-macam, itu semuanya itu syirik. Yang sepatut kita hanya puja dan sayang, puji, sujud, taat Allah SWT sahaja. Jadi mana ubudu rabbakum, jangan kamu syirikkan Allah dan beriman dengan Allah dengan tauhid. Tauhid mana mengesahkan Allah. Jadi makna nombor 2 ubudu ialah mengesahkan Allah. Mentauhid, tidak ada syirik langsung. Sebab syirik itu dosa besar. Allah tidak terima, tak ampunkan dosa mereka. Selama mana mereka tidak kembali kepada Islam yang betul. Orang kafir, orang mati dalam kufur, terus ke neraka. Orang syirik, terus ke neraka. Tapi kalau mukmin Muslim, kalau dia ada dosa, berpeluang untuk diampunkan oleh Allah SWT, walaupun dia tidak bertaubat. Allah sifat pemurah. Tapi dia suruh kita taubat awal-awal. Jangan kita jadi malas nak bertaubat. Serah pada Allah Ta'ala. Itu tak betul. Islam suruh bertaubat. Tubu ilallah. Nabi pun bertaubat walaupun dia tidak berdosa. Maksum. Jadi taubat disuruh, jangan kita mempermain-mainkan arahan atau suruhan itu. Tapi katakanlah ditakdirkan kita tak sempat bertaubat, berlaku aksiden tiba-tiba, kita baru lepas maksiat, serah ke Allah Ta'ala. Dia mukmin, dia buat maksiat. Ada banyak cerita, bukan tempat sekarang saya nak cerita, banyak berlaku macam tu. Tak sempat bertaubat, mati masuk kubur, serahlah kepada Allah. Dia orang Islam, mukmin, ditanam di kubur orang Islam. Ada berakhirat, serah pada Allah Ta'ala. Tapi yang hidup ni, yang tak belum mati lagi, jangan tunggu last minute. Nak tak bertahu. Itu contoh. Nombor 3, mana ubudu rabbakum, ialah untuk orang yang sudah beriman dengan Allah SWT. Percaya kepada Rasulullah SAW. Percaya kepada kitab Al-Quran Karim. Jadi orang ni masuk dalam ayat ni juga. Ubudu rabbakum maksudnya, taatlah kepada Allah yang mencipta kamu. So, nombor 1 tadi, ajak beriman. Orang belum beriman. Orang musyrik yang mensekutukan Allah, yang tadi tak percaya pada Allah, ini percaya pada Allah dan campur Tuhan-Tuhan yang lain. Marilah tauhidkan betul. Makna betulkan tauhid kamu. Even orang Islam sendiri yang rasa dia itu Muslim mukmin, masih mengamalkan ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran syirik, memuja makhluk dalam apa bentuk sekalipun. Maka bersihkanlah dirimu daripada syirik. Kerana syirik itu dosa besar. 7 dosa besar. Maka kita kena belajarlah macam mana nak membersihkan
diri daripada syirik dan betul-betul bertauhid pada Allah Ta'ala. Termasuk budu tadi. Beriman dengan Allah, kita ambil tauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Nombor 3, taat perintah Allah. Itu masuk budu rabbakum bagi orang telah beriman. Telah beriman, kita dah dua selesai. Nombor 1, beriman dengan Allah. Nombor 2, tidak mensyirikkan Allah. Maka kita patutlah taat kepada Allah SWT, suruhan dan larangan. Ini maksudnya. Jadi ayat-ayat yang An-Nas, ya ayuhan nas perlu kita baca. Ya ayyuhallazina amanu pun kita perlu baca. Masing-masing boleh selidik. Dalam Quran ada appendix dia. Tafsiran per kata pun ada. Tuan-tuan perempuan yang ada masa ataupun berkursus, ada kursus-kursus yang diberi, boleh sendiri. Cara ini kita nak meningkatkan keimanan, kesedaran, kefahaman kita terhadap Al-Quran. Maka di situ kita rasa, kita berinteraksi, ya Allah maafkan aku dah 60 tahun sekarang, tapi tak pernah dengar, kecuali ni pertama kali dengar Ustaz Rahman ajar kepada saya. Ambil ayat-ayat seruan ni. Sebab dalam Quran bentuk macam-macam ayat. Ada ayat direct, kata ketiga. Macam dia menceritakan sifat orang mukmin dalam bentuk laporan, dia panggil takrir, khabar, berita. Sesungguhnya yang beriman ni akan berjaya begini. Dia cerita sifat-sifat beriman ini. Begitu sifat orang kafir begini, sifat orang munafik begini. Tapi sekarang bentuk ayat lain, dia buat khitab, bercakap secara direct dengan target group. Tak cukup storage. Okey, tak apa, mengganggu sikit. Okey. Storage masjid tak cukup ke apa? Bateri saya banyak lagi ni, tapi ada keluar kat skrin saya. Baik, kita pun ada 5 minit lagi ke atau 10 minit paling lama saya akan habis tajuk hari ni. 3 mana. Jadi kita sebagai orang beriman, kita cari ayat tadi, ya ayuhan nas dan ya ayyuhallazina amanu. Boleh, dah buku pun banyak dah ditulis, boleh cuba Google. Kalau baca bahasa Inggeris mungkin ada, bahasa Melayu mungkin ada. Saya baca dalam bahasa Arab, sumber banyak boleh download, boleh baca khusus ayat-ayat dan maksud tafsir. Dan terus kita pergi buku tafsir dan faham. Untuk penerangan, saya berkongsi dengan tuan perempuan, insya-Allah sebulan sekali kuliah subuh saya di Masjid Mujahidin ini, walaupun Covid tidak ada lagi, disambung sampai hujung 31 Disember, dan lepas ni kita tak tahu lagi, wallahu alam. Jadi kita doa kepada Allah Taala agar kita diberi peluang ke masjid, dapat berkuliah subuh seperti biasa, solat Jumaat dan solat jamaah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kait dengan ayat tadi, u'budu rabbakum. Di situ keyword dia ialah ibadat. U'bud daripada abada ya'budu. U'bud, sembahlah. Sembahlah di sini terjemahan literal translation, maksud 3 tadi dalam ayat ini. Marilah beriman dengan Allah, mari esahkan Allah, mari ke sini kepada Al-Quran, kepada agama Islam, dengan taat kepada Allah SWT. 3 step. Beriman pada Allah, mengesahkan Allah, dan taat kepada Allah dengan mengikut arahan dan menjauhi larangan. Jadi semua manusia, ayat ini ditujukan kepada mereka. Okey. Kenapa perkataan ini dipilih Allah SWT? Tidak kata berpuasalah kamu, berimanlah dengan malaikat ke, berimanlah kepada Nabi Muhammad ke, tak ada. Dia panggil u'bud rabbakum. Dipilih perkataan itu kerana dia ialah Allah juga sebut dalam Al-Quran dengan menggunakan perkataan ibadat ini, tujuan diciptakan manusia ini. Tujuan diciptakan manusia ialah untuk beribadah kepadanya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." 2 makhluk yang mukallaf, yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan ibadat ini. Maksudnya diberi ciptaan Allah Ta'ala kepada manusia dan jin ini, dia ada kuasa memilih. Al-khiyar, boleh pilih nak taat, tak taat. Sebab tu diberi balasan. Malaikat diciptakan macam tu. Dia ikut saja arahan Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk yang lain beriman dengan Allah belaka, bertasbih. Itu banyak ayat yang menceritakan yusabbihu lillahi ma fis samawat. Semua benda di makhluk ini dia taat kepada Allah secara
Sunnah alam. Allah ciptakan macam tu. Malaikat macam tu juga. Hanya manusia dan jin sahaja. Wahai manusia, aku ciptakan begitu bentuk kamu. Tunjuk dua jalan, yang benar dan yang buruk. Dan aku ceritakan, hantar rasul, hantar kitab, hantar guru-guru, ulama menceritakan, yang ini tak betul, yang ini betul, semua. Maka diberi balasan. Ini sebagai ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu. Allah buat begitu. Begitu kita kena terima sajalah. Jangan kata, kenapa Allah buat macam ni, tak jadi malaikat. Kalau jadi macam malaikat, kita tidak manusia. Kita jadi malaikat. Tuhan cipta malaikat banyak. Tuhan ciptakan jin banyak. Dalam jin tu ada Muslim, ada kafir seperti manusia. Ada anak Adam. Jadi orang ni sahaja yang manusia dan jin ini, yang mukallaf ini, yang disuruh untuk mengikut Allah Ta'ala, ajaran Rasul-Rasul dan Nabi ini, diberi balasan yang setimpal kepada mereka. Yang lain itu, makhluk lain sudah ditentukan Allah Ta'ala untuk beriman kepadanya, taat kepada arahannya. Matahari, bulan, bintang, bukit, laut, semua ikut perintah Allah SWT. Itu bertasbih kepada Allah SWT. Dan dalam tafsir As-Sa'di, saya dapat pungut maksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Dalam konteks yang luas. Ada ibadat khusus. Zaman Nabi Musa lain, zaman Nabi Isa lain, zaman Nabi Ibrahim lain. Nabi Muhammad ini penutup syariat ajaran Islam dengan cara ibadat yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tafsir ini sebut, tafsir As-Sa'di nama dia. Maksud ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ba'astu jami'ar rusul illa li ghayatin samiyah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, dan tidak aku utuskan semua rasul kecuali untuk satu tujuan yang begitu tinggi kedudukannya. Tujuan tadi apa dia? Ya ibadati wahdi duna man siwaya. Iaitu engkau, wahai jin dan manusia, aku utuskan rasul-rasul semuanya ini satu tujuan yang maha tinggi, iaitu beribadat kepadaku satu sahaja, Allah yang Maha Esa sahaja, untuk diibadahkan, diberi tumpuan, diberi kasih sayang, kepercayaan, kebergantungan, tawakal. Kerana dia tadi saya sebut pemilik kita, pencipta kita, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki. Penghuni istana tadi semua tu, kalau kita banding dengan istana, pemiliknya menjaga dia. Dia buat istana, dia beri rezeki harian, makan minum, hidup sampai dia mati. Semua penduduk dalam istana itu adalah di bawah jagaan dan pengawasan. Itu contoh yang kita nak faham. Jadi Allah pemilik alam ini, dia minta satu je, beribadah kepadanya. Dalam skop yang begitu luas, ibadah khusus yang ditentukan, dan ibadah am, yang kita pergi cari makan, pergi bekerja, pergi mana-mana, ikut syariat Islam dan etika Islam, maka kita dapat pahala dengan niat yang betul. Jadi itu sebagai penutup, tuan-tuan dan puan, untuk siri hari ini mengenai tadabbur ayat seruan di dalam Al-Quran Karim, seruan daripada Allah yang Maha Agung. Jadi insya-Allah siri-siri berikutnya saya akan kupas ayat seruan yang lain pula, dalam bentuk ya ayuhan nas ataupun ya ayuhal mu'minun. Saya akan bergili-gili lah, sebab kedua-duanya menjadi sasarannya ialah kita orang beriman ini. Kalau nak tunggu habis boleh juga, tapi berpuluh-puluh ayat, banyak ayat mu'minun, an-nas ni. Jadi kalau sebulan sekali, makna berpuluh-puluh bulan lah baru dapat habis. Itu satu cara kita nak tadabbur Quran. Dan tuan-tuan boleh baca sendiri. Ayat tadi 21 hingga 25, tapi seruan ayat itu je. Yang lain Allah ceritakan kenapa dia mesti disembah. Dia cerita bukti-bukti kekuasaan dia. Dia jadikan makhluk ini, jadikan alam ini, jadikan bumi ini, jadikan langit untuk kita berteduh, bumi untuk berpijak, dan diberi rezeki kepada kamu. Maka tak patutlah orang yang diberi rezeki begini, dijaga begini, tiba-tiba berterima kasih kepada makhluk, sembah kepada makhluk, bergantung pada makhluk, tidak kepada pencipta makhluk itu. Jadi tak logik lah. Jadi kita fikir pun tak menasabah. Tapi kita memang diberi hawa nafsu dan ada syaitan yang menggoda. Kalau kita nak berkawan dengan syaitan, itulah jalan dia. Tapi kalau kita nak berkawan dengan Nabi-Nabi dan Rasul,
dan berselawat dengan pada Nabi Muhammad SAW dan berbaik dengan ulama-ulama, kelas-kelas pengajian dan sebagainya, maka insya-Allah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kita doa, Allahumma arini al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuk kepada aku kebenaran itu adalah benar, maka aku boleh ikut jalan itu. Dan berikanlah rezeki kepadaku untuk mengikutinya. Begitu juga tunjukkan kepadaku jalan yang tidak betul, batil itu sebagai batil, biar aku nampak itu tak betul, tidak benar, dan untuk menjauhikannya. Berikanlah rezeki padaku untuk menjauhi kebatilan dan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan sebagainya. Itu maksud doa tadi. So bergantung pada Allah Ta'ala. Berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa, amal baca tu. Lepas tu selalu berdoa kepada Allah, bermunajat, berzikir, solat, baca Quran. InsyaAllah Tuhan tak mensia-siakan. Itu janji Allah kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.